Tujuan hari ini kami berada di sini penting ialah media senang kami nak bersembang lah, bersantai tentang pemotoran dalam Malaysia. Jadi kami nak share pasal dah banyak guna motosikal kat rata-rata tempat. Jadi nak sharekan pengalaman dalam motosikal dan juga di tanah air dan juga di luar negara. Kalau nak ingat lah. Okay. Jadi nanti media akan question sikit lah. Okay, jangan buat official. Just santai. Apa yang boleh cakap, boleh cakap. Okay, boleh tolong kenalkan nama? Okay. Assalamualaikum everybody. Saya Jinggo. Saya AM Puat lah. Siapa tu? AM Puat. AM Puat. Jangan puas sikit. Kebanyakan panggil saya Otai lah dalam group. Cuma dalam group ni saya attach dengan KTNF CM Motor Malaysia, tapi sebagai ahli biasa je. Model KTNS lah, yang KTNS bawa masa tu tahun 2008. So saya first person yang pakai KTNS RST di Malaysia, and same time we created KTNS RST punya club. Daripada KTNS tu beralih ke CF. Okay, daripada KTNS tu saya ikut daripada 2008 ni dia keluar banyak model. Saya daripada RST tu saya pakai GP15. It's a retro bike. And then after a year saya pakai GP250. It's a retro bike also, cafe racer. And then bila dia launch MT CM Moto, then I opted for MT 650. Sekarang ni pakai MT-650 lah. Selepas 2 tahun, then CM Moto dia keluarkan model yang terbaru GT. So daripada 2019 sampai sekarang. So currently saya pakai GT. Apa yang boleh dikatakan tentang motor CM Moto ni? Yang you punya model lah, yang GT tu. Okay, so far for GT ni dalam perjalanan dari start saya pakai sampai sekarang what I have done to the motorbike is actually tak ada masalah so far. Maknanya cukup servis saya servis. And you're talking about untuk tukar parts along the way tu tak ada berlaku. Berapa tahun dah tu? Ini dah masuk tahun ketiga. Tahun ketiga. Tak ada major... No major problem. Maknanya tak ada major parts yang saya tukar. Cuma recently last week ataupun 3 hari lepas saya buat clearance. Clearance dia memang untuk GT, MT ni tak perlu. Walaupun similarity engine tu ada dengan brand lain, tapi teknologi adalah CM Moto whereby So major things yang dah ditukar tu apa tu? Yang so far saya tak ada tukar, so far touch wood lah tak ada. Cuma dalam segi electrical, wiring. maybe wiring, ada meters, ada indicators, whereby I think CM Moto kena improve a little bit more In terms of electrical lah. electrical. You're talking about parts, major parts. So electrical tu pula macam mana? Electrical sama segi wiring ataupun dia punya unit, electrical unit? Okay, jadi kita talking about average part kalau CM Moto. Normally you're talking about the gear indicator. Gear indicator. Sensor. Sensor. That will always happen from 1 to 6 to dia akan bertukar-tukar. So that one is actually on the quality of the sensor itself. So I think CM Moto Malaysia hilang ni dah dengar that this is what is happening, the user is complaining, that you must do something. Tapi itu pun selepas berapa tahun? That one after a year. After a year? After a year. Then it start, dan itu pun saya perasan bila saya pergi distance yang bukan kira-kira jauh, tapi distance tu kalau hujan. Kalau hujan lebat, whereby the motorbike is totally submerged with water kan. Then it will keep on incurring. Tapi bila dia kering, ada. You're talking about fuel and all that. I think MT so far is the best. MT? Untuk dia punya full consumption, orangnya yang 120, 130 ya. You're talking about KL, Penang ataupun dulu saya buat
PD, Penang tu saya tak payah nak, you know. Maknanya one time AC lah. Ini is very cost saving. We hope that Kilang ni, Siam Motor atau KTNS Siam Motor Malaysia ni would listen to us more, the user. It's not only on the side, it's only the total package. Kilang, I think KTNS Siam Motor ni they can do better actually. Macam you talking about the latest model with the MT800, tapi they must look at MT because that is their selling point. Sebelum mula dia launch, I think this is a selling point. Benchmark dia MT tu lah. MT because reasonable price, good quality, is there. Cuma they must listen that this is the thing that they must upgrade. It is happening to the rest of the model. Yang 250 SR is happening. Cuma kita harap cepat lah. Kan? Because we want to support you guys. Tapi if you take longer, maybe other brand will catch up to us and tell us that, hey, why you wait? We have a better package to go. Okay, Assalamualaikum. Saya Syak Muhammad Zamri bin Syakullah. Asal daripada Kelantan. Okey. Boleh? Tahu dah dapat. Okey. Ulang balik ke? Tak apa. Tak apa. Okey, saya terjebak dengan musuh. Terjebak dalam KTNS kan. Kejawatan saya dilantik sebagai Presiden CF Motor Malaysia yang pertama, yang sekarang tengah dalam proses pendaftaran ROS lah. Okey. Itu dia, saya terjebak dengan CF Motor ni. First, saya dalam bidang pemotoran ni, saya adalah daripada chopper. Saya pakai chopper jago dan custom lah. Untuk chopper jago saya main custom. Lepas tu satu hari saya punya member lah, motor saya rosak, bawa motor dia, motor KTNS RS3. Bila kita bawa dia rasa sedap, saya pun beli RS3. RS3. Walaupun saya beli tahun 2018 tapi model saya 2016. First beli, hari pertama beli start motor tak hidup. Sebab apa? Motor tu lama, karburator dia. Tapi bagusnya daripada kilang, dia tak kata motor ni motor lama dah duduk kilang gini, dia hantar karburator baru. Dia kata percaya kau boleh. Daripada percaya dia boleh tu, saya buat motor tu, saya bawa motor tu pergi Cambodia selama 4 hari. Tahun 2019. 2019 sebelum Covid. 2019. Jadi saya bawa motor tu alhamdulillah tak ada rosak, tak ada apa. Dia punya minyak, dia pun jimat. Saya pusing, saya pergi dan balik. Lebih kurang 4,000 kilo. Minyak hanya habis dalam harakan 600, sekitar 600 masa tu. Minyak Thailand RM3, lebih kurang 3,404, 3 ringgit lah lebih kurang duit Malaysia. Di Cambodia 1 liter RM4, $1. Jadi bila saya bawa motor tu, saya buat review dan saya pakai, dia jadi terbalik hati. Itu yang saya beli MT. Sebabnya bila kita kaji daripada sudut harga, sudut lasak motor tu, save minyak, semua ada dengan dia. Sebab kata orang kata tepuk poket kita boleh pakai. Maknanya untuk marhain lah, mana macam kita lah nak beli yang jenama bersih apa semua, tak ada modalan. Itu yang saya ambil MT. Daripada situ saya terjebak pakai CF lah. Selain daripada tu, daripada sudut dia punya maintenance murah. Lepas tu dia punya satu syarikat yang kata apa, dia punya warranty 2 tahun untuk enjin. And then kita duduk jauh daripada AC, daripada kilang, Kelantan jauh. Tapi dia bagi satu apa orang kata apa? Satu orang cakap apa? Support. Satu support. Kau servis mana-mana, janji ada surat servis, bila rosak kita boleh claim. So dalam setahun lebih lah dah pakai MT ni kan. So ada tak ada rasanya mungkin ada benda yang MT ni boleh dibaik pulih atau dia naik taraf? Dia untuk naik taraf ni MT yang biasa yang first itu hari berlaku, dia drop dia punya power. Sebab lama pakai. Tak, kita ada certain time dia akan jadi drop power. Tapi bila kita tutup switch, kita on balik, okey. Lepas tu bila saya pergi buat FY apa dia panggil? FID. FID Buat FID, alhamdulillah sampai sekarang tak. Maknanya cerita dia
untuk MT ni untuk power untuk sistem O2 dia tu yang drop power tu dia kena kata apa? Kajian lah. Sama juga macam relay. Negara yang keluarkan tempat dia bersalji. Negara kita hujan. Sebab apa? Relay starter abang lama motor biasa kita pakai motor relay starter akan duduk bawah seat. Ini relay starter dia duduk bawah tank. Tapi pihak kilang dah buat dia punya pembaharuan sikit, dia dah ada cover. Masalah yang tu kira dah okey lah bagi saya lah. Tapi setakat hari ni apa yang kita komplain, CF ada pembaharuan. So macam tadi kata mana duduk Kelantan So kalau macam ada perlukan baik pulih ataupun ada kerosakan ataupun nak beli part baru kan, berapa lama ambil masa sampai ke Kelantan kalau order daripada headquarters? Okey, kalau kita order daripada headquarters dia ikut pada pos lah. Biasanya 3 hari dah sampai. 3 hari sampai lah. 3 hari pun dah sampai barang tu. Lepas tu workshop yang boleh dibuat kat Kelantan tu, dia pandai buat motor tu. Dia sebenarnya motor dia sama. Dia yang bagus dia, kita boleh pergi baiki kat kedai Mamat, kedai Atong tu semua. Bila pemain tu tak reti, kita boleh buat video call dengan Mr. Ang. So Mr. Ang akan ajar, okey kau masuk ni, kau masuk ni. Siapa besar? Siapa besar? Ya, Mr. Ang siapa? Mr. Ang ni in charge servis dekat KTNS. KTNS headquarters lah. Headquarters lah. So maknanya bila masa boleh hubungi dia orang lah. Boleh hubungi Mr. Kalau ada Ang masalah ataupun lah. Encik Tapi Jebat. pasal kebanyakan workshop tu memang boleh lah kan Boleh. buat kan. Sebab enjin kata tadi macam enjin tu sama kan. Tapi janganlah kita pergi kedai motor kat kampung. Dia tak pandai. Kita kena pergi kat dekat Yang yang pandai big buat bike motor lah. besar lah. Yang big bike lah. Itu dia. So kalau kita dah ada pengalaman dengan motor CF itu sendiri kan. So agak-agak Cik tahun depan bila selepas benda ni apa akan motor yang Cik probably inginkan daripada CF? Sebab kalau cerita bab keinginan motor tu of course lah setiap orang yang main touring ni, sebab dia touring ni kita jalan untuk kita punya santai kan. Of course kalau nak ikut semua orang nak Ducati, nak BMW kan. Tapi kalau kita tengok dari sudut keuangan, setakat hari ni CF motor punya harga tu kita mampu milik. Maknanya saya sekarang tengah menunggu kalau ada rezeki lah. Model TK 1200. Itu pun kalau ada rezeki lah. Kalau motor Ada tu ura-ura dia orang nak masuk? ura-ura tu dalam setahun ataupun 2 tahun lagi. Okay. Kita terima kasih kerana beri masa dan beri kita sedikit penjelasan tentang model CF motor ya. Okay, terima kasih ya. Saya Kaul Zaman bin Ahmad, berasal dari Perak dan sekarang menetap di Calon Kedah. Di mana? Changlun? Changlun Kedah. Okey. So saya ni baru 10 bulan, 10 bulan lah menggunakan CF ni. Cuma saya kata pengalaman saya dalam menggunakan CF ni, saya dah setakat ni dah sampai 64,000 km dah run dengan motor tu. So saya rasa saya enjoy 10 bulan 64,000 64,000 kilometer. So sampai hari ni dah 64,500 Hari-hari berjalan ni. Tak hari-hari berjalan. Kali saya keluar saya lah mungkin seminggu. Saya macam tu. Saya suka ride. So dalam masa 10 bulan ni? 10 bulan. 10 bulan ni dah 64,000 kilometer dah jalan. Okey, apa yang boleh diceritakan tentang CF motor yang anda punya sendiri sekarang? Okay, saya punya motor saya dalam pemotoran ni satu ya. Not about what is suitable. It's about what going with what you have. Itu saya punya motor. Itu saya memang dekat saya punya box tu memang tulis itu ya. Okay, so dah 10 bulan ni macam mana motor tu sekarang? Apa keadaan, apa cerita dia? Pada saya lah. Diri saya yang tu dah cukup perfect. Cukup perfect lah? Perfect. Daripada Cuma segi kelajuan benda yang rosak ni biasalah. Biasalah. Semua benda rosak. Benda mesin. Satunya bagus saya kata, saya sempat join hands-on troubleshooting yang dianjurkan oleh KTNS. Mr. Ang ada bercerita tentang part-part yang perlu buat bila buat troubleshooting rosak. Saya rasa sedikit sebanyak benda tu membantu saya. Cuma bila kes tak boleh start, kita tahu handling dia, apa yang kita nak buat. Kemudian saya punya rakan baik yang tahu tentang enjin, so saya rasa dapat bantuan dari orang. So yang tadi troubleshootingnya point Kelas. teknik tu Kelas. dianjurkan oleh CF motor sendiri. CF motor buat di kilang CF motor Tasik. Saya dapat hadir. Dia tunjuk cara mana satu dari segi Itu ada kena payment ke apa? Tak ada, ada bayaran? Cuma Percuma. Okey. Dia at least troubleshooting dengan benda-benda yang kita yelah. tak tahu lah. Contoh macam bila nak start tak boleh. Okey. Tiba-tiba kena check relay. Benda-benda macam tukar relay. Saya rasa itu benda yang saya hands on yang saya boleh apply. 2 kali berlaku pada saya.
dia boleh apply. Cuma macam kata Cik Syad tadi tentang bila miss apa tu dia jadi macam dia tak shoot begini kan. Sebenarnya bila kita dah run dengan motor tu senang je nak cerita kan. You off kan, on sambil bawa tu, you off, you tekan balik automatic 1 second dia laju balik. Saya dah run dengan 64 km tu, saya dah boleh rasa lah macam benda tu. Jadi sebenarnya tu bukan trouble lah, benda tu just one click je, 1 second ni dia run balik. So kalau macam tu kita dah tahu motor tu macam mana kesesuaian motor tu dengan diri kita sendiri kan. So agak-agak kalau lepas ni mungkin ke nak upgrade ke macam mana ke, ataupun nak maintain dengan motor tu juga. Saya rasa saya punya target, mulanya saya punya target saya nak run sampai 1,000 km. So yang nak dapat kepuasan dia. Sebab itu saya berani pergi, baru ni saya pergi ke Thailand pun sebab confident tu ada. Confident motor tu boleh survive untuk saya balik. Okay. Kalau kita ambil pada kebanyakan lah alasan-alasan orang lain lah kan. So takut nak pakai motor China, tak sehebat motor Jepun. So maybe Cik boleh ceritakan apakah ada kebenaran tu ke ataupun benda tu semua ngarut je? Saya sebelum beli motor MT ni, saya sebenarnya minat motor lain. Saya minat pada bunyi motor. Tapi bila saya buka satu YouTube cerita tentang MT ni, saya start Google, saya tengok motor ni banyak di Europe. So bila Europe boleh pakai motor ni, Takkan kita tak boleh pakai? Kita takkan tak boleh pakai kan. Saya tak compare tentang China punya buatan. Saya kira Europe punya boleh pakai, lepas tu saya tengok Filipin boleh pakai. So saya kata why not, saya pakai ya. So setakat ni saya kata dah 100% tu tidak lah, tapi saya kata still enjoying lah benda tu. So mana ni macam satu investment yang berbaloi lah yang dah pada buat. Pada saya setakat ni satu investment yang berbaloi lah. Mungkin kalau mampu tu nak upgrade tu mungkin dari segi kemampuan lah, tapi saya kata saya tengok part yang satu lagi, servicing, maintenance. Kalau beli motor besar-besar yang mahal-mahal, kalau tak mampu nak maintenance, saya kata baik jalan 27 hari daripada simpan 27 hari jalan 3 hari. Macam kita sebulan. Saya kata 27 hari saya dah run tu, saya kata okeylah, kepuasan tu pada diri saya okey. So mungkinkah ada apa-apa yang mungkin ada diharapkan daripada CM Motor dalam masa keadaan akan datang atau in the near future ni? Ada tak rasa ada benda yang boleh dibaiki atau benda yang nak diminta pada CM Motor? Saya rasa kalau dengan bandingkan dengan jenis motor yang lain tu, kalau spare part tu sentiasa ada di kedai-kedai, saya tak ada masalah lah. Sebab macam kata dia orang lah, motor besar ni repair di kedai motor yang mobile lah. Tapi itu dia sama ada spare part tu ada ke tidak. Jadi kalau spare part tu ada macam jenis motor yang lain, saya kata memudahkan pengguna lah. Itu je lah. Sebab dari segi yalah, nak untuk dapat support benda ni, dia kena support dengan part. Tapi kalau macam tu buat masa sekarang ni macam mana? Sekarang ni masih lagi saya banyak ambil di kilang. Ambil di kilang kita buat stok lah. Buat stok sebelum jadi rosak lah. Macam cerita memang saya ada lah benda yang melibat maintenance. Macam saya ada rakan yang banyak tahu tentang mesin tu, saya pergi servis kat dia lah. Bagusnya sebab kita awal kita ambil, kita tahu dah dia warranty 2 tahun dah prepare awal lah. Kita dah ada lah. At least setakat ni saya tak ada masalah lah untuk dapat spare part. Sebab rakan yang bantu pun dia pun dah ada spare part tu, saya ambil tempat mudah lah. Terima kasih banyak. Okey, boleh kenalkan diri dan pakai motor CM Motor apa yang sekarang ni? Baik, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey, saya Khairul Nizam bin Saad, lebih dikenali sebagai K.O.I. Okey, saya merupakan Central CM Motor Presiden lah, dan merupakan timbalan Presiden untuk Kelab CM Motor Komuniti Malaysia. Baik. Sekarang pakai CM Buat Motor. masa sekarang ni saya pakai NK250. Okey, 250. Jadi mungkin boleh cerita sikit sejarah sebelum pakai CM Motor. Dah ikut sejarah saya, sebelum CM Motor ni saya dah lama berhenti bermain motor lepas accident. Sehingga putus satu jari kaki. So saya stop lebih kurang 5 tahun. And then saya berjinak balik, berminat balik untuk cari satu model motosikal. Okay, saya dalam review saya nak cuba naik 250. Saya pergi cari kedai Honda, saya tengok CB 250. And then saya tengok lain-lain lah jenama. And then saya terpikat satu brand. Saya tanya dia, ni motor apa? Sebab dia punya design tu cantik. And then features TFT dia meter tu memang menarik lah that time. And then dia bagi tahu saya itu CM Motor daripada China.
So saya tak fikir pun China ke apa ke, janji dia punya CC tu boleh membawa saya lajak lebih sikit lah. Motor So, CC berapa lama dah pakai tu? saya start pakai semenjak awal keluar 2019. 2019. Okay. Lepas tu okey, berpandukan pada motor yang dipakai sekarang lah. So macam mana dapatkan spare part, macam mana dapatkan tempat untuk workshop, untuk repair motor, macam mana cara menjaga motor tu pula? Okay. Sebagai kita sebagai pengguna lah. Okay, kita tahu macam mana kita ada satu cakap itu hak atau barang kita. So bila barang kita kena jagalah. Basically daripada sudut apa kita punya, macam mana kita jaga diri, macam itulah kita jaga hak kita. So daripada maintenance, daripada sudut kebersihan, so kita kena kawal benda tu. Okay, untuk kebaikan benda tu kita jaga, benda tu elok akan jadi elok lah. Mana dapat benda tu maksudnya? Okay, daripada spare part tu semua saya akan call center ataupun direct ke HQ lah. Call center HQ bermakna di Penang Ada lah? Penang ataupun setapak lah. Setapak lah, okey. So kalau ada part kebanyakannya saya buat sendiri. Buat sendiri macam mana tu? Apa Mana macam saya tu? tukar plug apa ni? Stop lah. Oil filter, Oil filter. tukar minyak hitam, and then part-part yang ni saya beli spare part, saya pasang sendiri. Pasal sendiri. Tapi kalau macam tempat-tempat yang memerlukan repair atau benda kerja-kerja workshop kan. Ya. Selalu kalau buat di mana? Okey, biasa saya buat dekat service center lah, setapak. Dekat setapak lah. Ada pernah macam lambat nak dapat parts ke apa ada pernah? Lambat tu depend. Kadang-kadang pernah sekali saya order tapi lambat sikit lah pasal part tu tak ada stok. So kita menunggu. So sebelum saya nak buat sesuatu, saya tanya dulu barang. Baru kita buka. Aktiviti berkumpulan buat masa ni, kelab CM Motor, Alhamdulillah kita orang menjalinkan satu hubungan untuk macam satu family besar. So family kita cakap benda ni teratur lah, tak ada masalah yang terlalu besar untuk kita ni. Masalahnya rangkaian kelab kita dengan family CM Motor berjalan lancar. Mungkin apakah yang diharapkan pada CM Motor dalam masa-masa terdekat ni? Apa yang diharapkan? CM Motor ni dia satu je masalah dia. Dia masalah dia awak cakap tempat kita nak membaiki. Mana cawangan dia tak banyak lagi. So cawangan dia tak banyak menyebabkan seluruh Malaysia punya pengguna masih suka untuk pergi ke kedai-kedai untuk buat sebarang apa cakap servis masalah yang dihadapi lah. So jadi untuk itu masa hadapan kekurangannya. kita minta CM Motor perkembangkan lagi. Saya rasa mungkin jugalah pasal CM Motor ni dia perlu bawa teknikal orang untuk diajar kepada pemain-pemain yang baru untuk perkenalkan CM Motor. Sebab banyak kedai-kedai pemain yang kita pergi bawa, kebanyakan pengguna ramai pemain beritahu susah nak buat. Diorang tak tahu, tak berani nak Pemain buka. susah nak buat. Tak berani nak buka. Sebab ya, antara sebab ya, Antara sebab mungkin diorang tak pernah tak pernah dengan brand tu lah. tak pernah dengan brand tu, spare part pun tak ada dekat diorang. So bila diorang buka takut orang terbarai, tergantung. Itu masalah. Tapi kalau buat masa sekarang ni apa-apa pas order direct. Okey, apa-apa part sekarang ni kita direct daripada HQ ataupun kita service center yang terdekat lah. Macam yang sekarang ni ada dia setapak. So setapak yang tahu. Tapi better yang terbaik pergi ke HQ Penang. Sebab sana barang dia sempat untuk diorang punya warehouse lah. Setakat sampai ke hari ni belum ada major problem daripada motor. Major problem untuk setakat ni tak adalah. Minor setakat relay, macam pemasangan switch terbalik, itu normal. Sebab pemasangan bukan daripada tim-tim CM Motor tapi ada third party yang membantulah. So daripada situ QC sepatutnya QC daripada CM Motor sendiri perlu ada untuk membantu cakap produktiviti CM Motor. Okey, terima kasih banyak atas perkongsian. So kalau ada apa-apa mungkin nak ditambah ke nak beritahu pada CM Motor, ada apa-apa pesan tak? Tak ada. Semua kita cakap Semua CM okey, Motor the best. Okey, terima kasih. Terima kasih. Saya Fadzilullah bin Suredi. Panggilan orang biasa panggil Jebat lah. Jebat sebab asal daripada Melaka kan. Saya guna motor sekarang ni kalau under Captain S dan CM Motor, saya ada 2 biji lah. S3 250 dengan 650 MT. MT lah. Berapa lama pakai MT? MT daripada tahun 2019. Dah 4 tahun lah. 3 tahun. 4 tahun. So saya juga diberitahu bahawa saudara Jebat ni pun mekanik untuk CM Motor. Mekanik bermaknanya mekanik dengan CM Motor di workshop ke macam mana? Betul. Saya bekerja di service center motor di CM Motor di Setapak.
saya bermula bertugas kat situ pada tahun 2021 selepas pandemik yang pertama tu lah. Ke service center tu Isnin sampai Jumaat daripada pukul 8 hingga ke 5 petang. Okey, saya ada dua soalan. Satu soalan sebagai pengguna dan satu lagi soalan sebagai orang yang bertanggungjawab dalam segi mekanik. Mekanikal CM motor lah. Okey, yang sama sebagai pengguna lah. Jadi kalau apabila seorang pengguna yang ataupun sama dia sudah pengguna ataupun dia ingin membeli CM motor tapi sebabkan kekangan banyak tempat masih belum ada lagi buka, so apa pendapat saudara Jebat sendiri kalau sebagai seorang pengguna lah bila dah susah nak dapat tu lah? Macam saya dulu sebenarnya tak ada plan nak ambil motor ni. Tapi cita-cita tu ada untuk pakai motor yang sisi besar lah. Sebelum tu saya pakai RS3 tahun 2015. Bila saya pergi daripada satu kedai ke satu kedai, memang kalau ikutkan memang tak jumpa lah motor ni kan. Sebelum tu saya tengok Yamaha Tracer, kawasan PVC apa semua kan. Tapi bila saya pergi ke ada satu kedai tu di Johor Bahru lah, SML, Motor Leong, saya nampak ada sebiji motor. Bukan sebiji, waktu tu ada 2 biji. Kalau biru dengan kelabu. Saya datang ke situ, saya tengok motor CM motor. MT tu lah? MT. Kemudian saya tanya kedai tu, motor ni daripada mana? Dia cakap daripada China lah. Jadi bila dengar daripada China tu, perasaan ingin tahu lah. Sebab apa sebelum tu saya pernah pakai motor Demak. Okey. Motor Demak, motor yang cakap motor-motor brand pelik ni. Orang nak cakap apa cakap lah. Sebab apa motor tu mampu milik kan. Lepas tu saya tengok dekat Facebook, bukan Facebook, saya tengok dekat Google, dekat YouTube kan. Motor ni dah lama dekat luar sebenarnya. Yang buatkan saya yakin untuk beli motor tu, bila saya tengok ada macam pasukan anggota-anggota lah, anggota polis ke lebih kurang gitu, misalnya ada pakai motor tu. Kasih motor ya. Jadi saya rasa kenapa saya tak boleh nak pakai motor tu kan, mesti boleh pakai. Jadi pasal spare part orang akan tanya, motor ni ada spare part ke? Kan biasanya motor kita boleh beli tapi spare part kadang-kadang kita susah nak dapat. Lepas tu saya cakap kalau dia orang punya government yang orang boleh pakai, saya rasa tak ada masalah untuk spare part. Keyakinan tu datang dari situ lah. Dekat situ. Tapi makan masa juga 4 ke 5 bulan saya tengok video, saya pulang alik kedai tu. Tengok ada orang beli tak? Tanya ada orang beli tak? Memang waktu tu memang tak ada orang beli. Ni tahun bila ni? Tahun 2019. Okey. Sebelum Covid lah. Sebelum Covid. Asal dari Seri Tani Kedah. Saya Kedah. Menetap di Kedah sekarang ke apa? Menetap di Kedah. Cakap kuat sikit lah. Menetap di Kedah. Kedah kat mana? Seri Tani. Seri Tani. Okey, pakai motor CM motor pakai motor apa Zam? 250 NK. NK. Dia sekarang ni berapa lama dah pakai? 2 tahun 7 bulan. Maknanya sebelum Covid lah beli? 2019 lah. Okey, 2019 sampailah sekarang. Sejauh mana dah pernah pergi? Paling jauh lah? Paling jauh? Paling jauh pernah bawa motor tu? Di KL lah? Malaysia dah? Sekali jalan ke macam mana? Sekali jalan. Bukan hebat. Bukan hebat lah, tapi sekali satu orang lah. Seorang? Tak? Seorang lah. Okey, sepanjang perjalanan pusing Semenanjung ni, ada apa masalah? Masalah, ditanya masalah. Langsung tak ada masalah. Enjin tak ada masalah, apa semua tak ada masalah lah. Ada perjalanan yang lalu jalan-jalan biasa kan, jalan-jalan kampung, jalan biasa lah. Jalan biasa lah. Siang malam? Malam ada? Masa malam hari? Tak ada, semua hari siang lah? Semua hari siang. Okey, maknanya membuktikan motor ni boleh sekali jalan, boleh Semenanjung tak ada masalah lah. Okey, bab itu bila tu? 2020 lah, bulan 9 lah. Hari Malaysia. Okey, hari sambutan Hari Malaysia tu lah. Okey, jadi bila dah buat begitu, bila dah balik sampai ke Kedah balik, ada masalah lepas tu? Alhamdulillah tak apa. Motor pakai lagi ke simpan terus lepas tu? Pakai hari-hari? Memang hari-hari pakai kerja lah? Okey, macam siapa tadi nama tu? Pagi hari. Okey, Ayi duduk Kedah, dengan petani. So mungkin bagi orang utara senang sikit kot nak dapat kalau ada masalah spare part ke apa, telefon ke Penang apa semua lah. Senang lah. Dia punya center pun dekat lah. Center dekat lah. Dekat. So kalau macam kalau nak tukar, nak beli part tu order melalui pos ke apa? Ada pos, ada yang Korea lah. Korea. Ada yang jumpa
sebab itu kebetulan sekali nak pakai cepat. Jumpa dengan Saiful lah. Kat mana? Dekat Penang. Penang jumpa malam tu juga. Bawa motor ke sana? Jumpa lepas tu? motor nak pakai dekat bengkel tapi nak pakai cepat barang tak ada. Pergi jumpa ambil barang bawa balik lah. Masa tu tukar apa? Senang mudah dapat lah. Tukar apa masa tu? Mangkuk lah. Mangkuk kelas lah. Apa kau rasakan ada mangkuk kelas kenapa? Dah lama pasal dah lama patut tukar. Dah lama. Dah haus sama lah. Sekali dengan kelas plate pun dah haus. Terus selepas berapa tahun pakai tu? 2 tahun lah? 2 tahun lah. Okay, baru 2 tahun baru rosak macam tu lah. Baru okay, itu macam wear and tear kan. So jadi sekarang ni memang daripada segi penggunaan motor tu, menggunakan motor tu memang langsung tak ada masalah susah ke apa. Baik sebelum dan selepas jualan lah. Habis tahu masa CM motor ni daripada siapa? Macam mana boleh terjebak beli? Iklan dekat Facebook. Facebook kan? Facebook. Ada kawan-kawan pakai? Tak ada. Macam mana boleh berani beli? Facebook tengok macam ada iklan kan, berminat lah bentuk dia, harga dia. Harga dia pun tak dia berbaloi so, lah. Masa tu fikir harga tu berbaloi lah nak beli. Berbaloi lah. Untuk 250. Untuk tapi masa tu tak ada pengalaman, tak ada pengetahuan langsung lah masa CM motor. Maknanya tak ada pengalaman, tak ada apa. Kawan-kawan pun tak ada pakai tu. Masih lagi beli masih beli. Dia terus berminat lah. Walaupun tak ada kawan-kawan yang pakai lah. So bila dah pakai ni apa kata yang kata Ai boleh cakap pasal dah pakai 2 tahun lebih ni? Apa rasanya? Adakah dia macam rasa sama je macam pakai motor Jepun pun? Ada sama ke rasa macam pakai motor Jepun pun sama itu juga rasa dia? Sama ke? Dia tak ada macam benda-benda yang kata orang tu pakai motor Cina ni tak tahan lama apa, ada tak? Tak ada. Tapi sendiri ada rasa takut juga lah? Sendiri rasa awal juga ada. Tapi lama dah pusing Malaysia ni dia okey lah. So bila lepas pusing Malaysia tu dapatlah. Daripada segi komen lah, komen mana-mana tempat boleh buat? Dekat tempat saya ada yang mudah boleh buat. Harga dia? Harga spare part mahal ke, murah ke? Spare part mungkin dekat kedai dia payah nak dapat. Kita boleh order direct? Order direct. Tapi dia boleh buat lah. Tapi yang order direct tu yang murah lah? Murah. Murah tu macam mana? Murah daripada harga kedai atau murah pada segi daripada motor Jepun ke macam mana? Murah lah. Dia orang kata barang-barang motor Cina ni mahal. Oh ya? Tapi tak semahal mana lah dengan motor CM motor ni kan. Dia berbaloi lah. Lebih banyak kan service center. Service center untuk senang orang nak baiki motor, CM motor kan. Makin lama makin banyak pengguna. Yalah betul. So lebih banyak ke service center lah. Basically after the interview was done, most of the current members of the CM Motor Club and current users apa semua, they will probably say is that what they wish in the near future that CM Motor would have more service center, especially outside of Penang and KL lah. So what would you say about this? Okay, apparently we are actually working with some workshops. Okay. Presently they are doing motorcycle workshops lah. So they will apply as a CF Motor authorized workshop. So with the workshop system, we can have more coverage on after sales for customers lah. Means everywhere at the corners of the states, there are workshops to be done. So basically, you are thinking of appointing workshops as your service centers. Yes. Okay. Yes. And this will be the whole nationwide. The whole nationwide, including Sabah Sarawak. Yes, correct. Okay. So of course, also they will ask also certain things. As you know, Malaysia lah, kalau in terms of lesen, kekangan tu sangat besar kan. So bukan masalah tak mampu beli motor besar. Semua orang mampu boleh beli motor besar, tapi in terms of nak ambil lesen tu orang malas kan. So ramai yang cakap it would be better that if say CM Motor pelbagaikan model, especially those yang 250 below. So what would you say about this? Okay, the coming models actually product line up lah untuk CF Motor. Kami akan datang dengan beberapa kategori. For 250 sekarang kami ada naked. Kami juga ada sport. Jadi yang akan datang itu CRX. CRX itu more on that model classic.
Model klasik 250. 250. 250. Classic. Klasik as in macam retro bike tu. Macam retro bike. Retro Macam 700 to 700 CX, CLX, tapi okay. dalam CC yang lebih kecil. So rupa dia lebih kurang. So there Selampu is the that more design like the neo what they call it, neo racer macam tu? yes, modern classic. New Modern version. klasik lah. So we are coming on that. Yang tu lepas tu dalam segi middle range kami akan masuk 450 cc. Okay. Yang itu yang akan datang tu SR lah, sport model lah. Sport model lah. Dan yang lain for cc besar lah. Touring bike semua dah. So at the moment your biggest CC is Our biggest cc in Malaysia at present is 800. 800. 800, okay. 800. Then in future we hope that 1002 will come in lah. 1250 dia akan masuk juga. If that's the case, is the response of bigger CC bikes is big in Malaysia? Is that the case? Not so, but because over here CF Moto is actually promoting is all these small propelling bikes. So in Malaysia, unfortunately because of our license, so we have to bring down the CC down to 250. So now we are requesting CF Moto to assist us on bringing in a smaller CC. In fact, we asked them to do big small CC of 150, 200, just to cater to our market. So they are doing on that. Would they agree? I mean, CM Moto headquarters in China. Would they agree to probably do bikes? Set up new bikes, new model for the sake of Southeast Asian market, hence Malaysian market lah. Macam new model, macam whatever the Yamaha is doing with Yamaha Japan. They purposely do a model for Malaysian market and also for Southeast Asian market. Will CM Moto willing to do that? Okay, kami tak minta CF Moto. Jadi CF Moto sekarang mereka juga dalam pasaran Indonesia serta dengan Thailand. Jadi atas tiga gabungan daripada negara ini, saya anggap kuantiti yang akan didapat di sambutan ini akan banyak. Ya, jadi mereka macam ni mereka boleh buat lah. I think they can do the mopeds for this Southeast Asia lah. On this market. What about scooters? Any word of maybe CM Moto akan keluar scooters? Yes, we already have next year we have a scooter model coming. Next year dah. Next year we have a scooter. What Because CC? we will do on the EV first. We do the EV, then we come with engine. Engine. The engine is how many CC? We're looking at 250. 250. 250. Okay. Another question that for those who really follow racing, motorcycle racing, CM Moto is now in MotoGP. Yes. Okay. So there are two things about this. First, you're getting more popular, right? With more awareness with the brand. And then the second thing is normally when you are popular, the price is gonna go higher. So, any comment on this? Okay. Actually, on the motor racing, harga tu bukan ditentukan dengan racing lah. But actually because of the current exchange, current foreign exchange dan dengan harga material bahan mentah yang semakin naik. So di Malaysia, kami cubakan untuk rendahkan dia punya what they call it, our costing lah. So whatever the costing over here, kami juga cuba rendahkan kami costing supaya motor dengan harga pasaran yang kami keluar itu boleh mampu milik lah. My last question. Okay, this is gonna be another question kalau macam seandainya CM Moto esok menjadi popular, se-popular brand-brand Jepun yang ada di Malaysia. Now, dah jadi tradisi dekat Malaysia, dah jadi satu benda yang sound like normal lah. So, once the brand is popular, harga akan naik. Harga naik not because of material or costing whatever, tapi disebabkan oleh dealer-dealer ataupun penjual motosikal tu dia macam kata orang tu hoarding the price lah. Nak beli cash tak ada, dia nak semua beli hutang saja. So this kind of problem. So do you have, CM Moto have some steps that to curb from this thing happening? Actually, on the pricing itself, on kat Malaysia ni, biasa ni demand and supply lah. Demand supply lah. Jadi bila kami nampak ada demand supply, custom, of course, dealer mereka nak dapatkan untung besar. Pasal demand tinggi, supply kurang. Jadi kalau you boleh curb dengan demand dengan supply, I'm sure harga itu dia tak boleh, mereka tak boleh jual. But then again, if let's say you cannot stop the demand, okay, which is good for business, kan? Tapi these are the things that people take advantage of the demand, and they will like start to do obnoxious price and pricing and whatnot. And then pembeli dekat Malaysia ni, they will probably wanted to have the product. Dia nakkan motor tu juga, macam dia sanggup bayar lebih. But this one will generate the whole effect on the economy or the general sales. So, will CM Moto have some monitoring on this?
Do you think, or maybe just lepas untuk ekonomi to do their own job? At present sekarang, sekarang our import we also based on demands in. So we try to look at our stock level. So basically we don't want to overstock the market. Yes. Then we try to control the stock in the market by the demands, looking at demands from dealers and customers. So that hopefully that we can work on the demand and supply. Then we can control at least tak bagi dia jauh sangat. Biasa tak pergi jauh sangat lah. Yes. But of course we cannot fully control. But we try our best to just to control. Because of course profit margin dealer mereka kena untung juga. Tapi kami kena jaga lah. Okay, so in short, so in closing statement lah, closing remarks, what should we expect from CF Motor in the near future? Okay, CF Motor we are still the same thing. Our vision is actually to bring in motorcycles at affordable price, so that the Malaysian people they can still have that specs but a cheaper model. Okay, and also we are coming in with many of the segments. So we are target EV segments. Later we have off-road segments. So we are targeting a few segments. And eventually, so now we try to bring our bike to the authorities in the process of doing so lah. The uniform bodies lah. Yes. Okay, so thank you very much. Thank you very much. Alright. So apa-apa nanti kita akan contact you lah. Thank you. Okay, right.